Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut merupakan tajuk ketiga artikel kami iaitu isu dan masalah pentadbiran alternatif dalam sistem pendidikan Malaysia. Berikut merupakan ahli kami. Untuk soalan yang pertama, apakah adik-adik utama yang terkandung dalam artikel ini? Dan tekan adik utama yang bernama daripada atas dan jelaskan. 5 adik utama yang terdapat dalam artikel ini iaitu yang pertama, sistem pentadbiran yang diamalkan Malaysia. Yang kedua, perbandingan pentadbiran formatif dan sumatif. Yang ketiga, perbandingan antara pentadbiran tradisional dengan pentadbiran aktif. Yang keempat, tekanan pentadbiran alternatif, eksekusi guru, sikap bebanan guru, pengaruh pihak dan pengaruh pihak bawah aktiviti. Dan yang terakhir, cadangan bagi mengatasi masalah. Adik utama yang menarik minat baca ialah dari segi cadangan dalam mengatasi masalah dan kekangan yang dihadapi. Cadangan yang dikeluarkan adalah melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, Lembaga Pemerintah Malaysia, Pegawai Pendidikan Daerah, pihak pentadbiran sekolah dan guru. Itu saja sekian dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa idea baru yang ditulis oleh penulis dalam artikel ini. Antara idea yang diberi ialah pembuat dasar iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Lembaga Peperiksaan Malaysia perlu memberi penerangan serta penjelasan kepada para guru tentang kebaikan dan kelebihan pentadbiran alternatif berbanding dengan pentadbiran tradisional. Informasi dalam artikel boleh digunakan secara praktikal kerana para guru perlu didedahkan dengan latihan yang khusus supaya mereka dapat melaksanakan pentadbiran dengan baik dan memahami kepentingan pentadbiran alternatif mengikut peredaran zaman. Penulis juga ada menyatakan dalam artikel bahawa pihak pentadbiran di sekolah juga perlu memainkan peranan dalam pelaksanaan pentadbiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Mereka perlu mengadakan latihan dalaman kepada para guru di sekolah. Idea dalam artikel boleh digunakan secara praktikal kerana dapat menggunakan jurang tentang pengetahuan PBS sekaligus memudahkan para pentadbir untuk melakukan proses pementoran serta pemantauan lebih efektif di sekolah. Akhir sekali, dalam artikel penulis ada menyatakan bahawa pihak-pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Pejabat Pendidikan Daerah iaitu PPD perlu kerap turun padang untuk memantau guru-guru di sekolah selain daripada mendedahkan kepada mereka tentang pelaksanaan pentadbiran alternatif. Informasi dalam artikel ini boleh dilaksanakan secara praktikal kerana pemantauan secara berkala akan membuatkan PBS iaitu pentadbiran berasaskan sekolah dan juga PBD iaitu pentadbiran berasaskan bilik darjah dilaksanakan dengan lebih baik. Untuk soalan ketiga, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati atau pendebatan atau perbincangan dalam artikel ini? Jawapan kami, ada beberapa perkara yang kami setuju. Yang pertama adalah penulis telah mendedahkan kepada pembaca mengenai pentadbiran alternatif yang wujud di Malaysia seperti pentadbiran berasaskan sekolah, PBS dan pentadbiran bilik darjah, PBD dan sebagainya. Yang kedua, penulis telah mendalami isu dan masalah berkaitan konsep pentadbiran. Dan yang ketiga, kami bersetuju apabila penulis menyatakan bahawa pentadbiran formatif ialah untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan pelajar dan mengukur penguasaan pelajar. Okey, namun terdapat juga perkara yang kami tidak setuju. Yang pertama, penulis tidak menggunakan kajian yang terkini. Penulis hanya menggunakan kajian terdahulu bermula dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Yang kedua, penulis mensasarkan pembaca adalah lebih kepada warga pendidik atau pihak yang berkaitan dalam sektor pendidikan iaitu bermula daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga ke guru. Dan yang terakhir, cadangan penyelesaian masalah yang kurang bersesuaian. Cadangan yang dikemukakan oleh penulis adalah kurang bersesuaian kerana tidak memberi penyelesaian kepada kekangan taksiran alternatif. Sekian, terima kasih. Bagi soalan nombor 4, secara keseluruhannya pada pendapat kami, artikel ini adalah mudah difahami, lancar dan konsisten kerana penulis berjaya menerangkan jenis-jenis pentadbiran alternatif yang diperkenalkan oleh KPM seperti pentadbiran berasaskan sekolah PBS, pentadbiran berasaskan bilik darjah PBD yang diguna pakai di dalam sekolah. Yang kedua, penulis juga berjaya mengetengahkan konsep pentadbiran yang kebiasaan digunakan di sekolah seperti pentadbiran formatif dan juga pentadbiran sumatif untuk menilai para pelajar, dan juga beliau berjaya menyusun fakta dan maklumat yang lengkap dan sistematik bermula daripada pengenalan dan berakhir dengan cadangan atau pengurusan yang perlu dilakukan. Dan penulis juga telah berjaya menyusun topik besar dan subtopik seterajah untuk memudahkan pembaca. Di sini hanya dengan menggunakan satu artikel, kami percaya pembaca yang tidak mempunyai maklumat tentang pentadbiran alternatif di Malaysia akan boleh memahami pentadbiran yang wujud di sekolah dan digunakan oleh guru-guru di sekolah.
Seterusnya, cadangan. Yang pertama, penulis hendaklah merujuk kepada kajian terkini berdasarkan tahun artikel diterbitkan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Jadi, penulis sepatutnya merujuk dan mengambil kira kajian 5 tahun ke belakang sahaja agar info yang dikongsi masih relevan. Kemudian, mengusulkan cadangan penyelesaian masalah yang bersesuaian dan lebih jelas seperti merangka solusi jangka masa pendek dan panjang serta tidak terikat kepada penyelesaian umum sahaja. Seterusnya, meluaskan sasaran pembaca dan tidak terhad kepada golongan pendidik sahaja seperti golongan ibu bapa kerana mereka boleh membantu secara tidak langsung dengan memberi dorongan dan juga memantau tugasan. Akhir sekali adalah menyertakan data sokongan, fakta dan maklumat beserta huraian yang jelas seperti menyelitkan glosari dalam penulisan untuk membantu pembaca memahami pengisian artikel. Seterusnya, untuk kesimpulan, tidak dapat dinafikan terdapat banyak kesulitan yang akan berlaku apabila mengubah sistem penilaian di Malaysia. Namun cabaran dan kekalan ini boleh diatasi jika semua pihak yang bertanggungjawab bekerjasama dalam melaksanakan amanah agar mencapai objektif yang disasarkan iaitu melahirkan masyarakat dan generasi yang berilmu. Sekian, terima kasih.